Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Perkembangan pendidikan Islam boleh dibahagikan kepada 3 era, iaitu sebelum penjajahan, semasa penjajahan dan selepas penjajahan. Histori kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah dikaitkan dengan kedatangan pedagang dari Tanah Arab, India dan China. Kedatangan pedagang Islam ke Tanah Melayu telah menyebabkan Islam berkembang luas sehingga melahirkan institusi pendidikan Islam seperti istana. Istana merupakan pusat pendidikan Islam di mana guru akan mengajar sultan dan keluarganya serta para pembesar dan membahas hal-hal yang berkaitan hukum Islam. Selain itu, rumah guru juga dijadikan sebagai tempat bagi orang awam mempelajari hukum-hukum Islam. Madrasah atau langgar juga dijadikan sebagai tempat mempelajari Al-Quran dan hukum agama. Kebanyakan madrasah akan terletak bersebelahan atau di dalam kawasan masjid. Manakala pondok pula ialah rumah kecil yang dibina di sekeliling rumah tuan guru. Hal ini bagi menyelesaikan masalah penempatan pelajar yang datang dari jarak yang jauh. Pada tahun 1511, bermulalah detik-detik hitam bagi Tanah Melayu apabila mula dijajah oleh 4 kuasa besar iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Penjajahan Portugis membawa misi 3G iaitu Gold, Glory dan Gospel. Portugis telah membina gereja dan sekolah khusus Katolik di Tanah Melayu. Portugis mengamalkan sikap berdiam diri yang menyebabkan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam berjalan perlahan kerana tidak mendapat sokongan daripada pihak Portugis. Lepas kejatuhan Portugis, Belanda mengambil alih Tanah Melayu sehingga menyebabkan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam dijalankan secara rahsia bagi mengelakkan tentangan dari pihak Belanda. Pada tahun 1824, kemarahan British telah menyebabkan Belanda hilang kuasa ke atas Tanah Melayu. Penjajahan British adalah bagi mengaut bahan mentah dan menghalang perkembangan agama dan pendidikan. British telah menubuhkan 3 jenis sekolah vernakula dan sekolah Inggeris. Pada mulanya, sekolah vernakula Melayu tidak mendapat sambutan kerana tidak menyediakan pengajaran agama Islam. Lalu Skinner mencadangkan bagi menggabungkan sekolah Melayu pada waktu pagi dan sekolah Al-Quran pada waktu petang bagi sekolah Melayu. Hal ini telah menarik minat orang Melayu bagi menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Terdapat 2 institusi pendidikan Islam semasa zaman penjajahan, iaitu madrasah dan sekolah agama rakyat. Madrasah ditubuhkan oleh kaum muda bagi mengubah sikap orang Melayu supaya memahami Islam dengan lengkap. Madrasah mempunyai silibus kitab Arab dan buku yang disusun oleh ustaz dan memasukkan silibus akademik seperti ilmu hisab dan bahasa Inggeris. Manakala sekolah agama rakyat dikelolai oleh rakyat atau kerajaan negeri bagi menjaga perkembangan pendidikan Islam dan mempunyai organisasi pentadbiran, kewangan dan silibus yang tersendiri. Laporan BAN 1951 mencadangkan supaya mata pelajaran agama diajarkan bersama mata pelajaran lain. Kemudian pada tahun 1952, Ordinan Pelajaran pula memperuntukkan Seksyen 70 bagi memasukkan agama Islam sebagai sebahagian kursus pelajaran di mana-mana sekolah bantuan kerajaan. Diikuti dengan Penyata Razak 1956 mencadangkan agar mana-mana sekolah yang jika murid-muridnya tidak kurang daripada 15 orang yang beragama Islam, maka pelajaran agama tersebut hendaklah dilaksanakan. Merdeka! Selepas kemerdekaan, kurikulum pendidikan Islam masih lagi belum wujud sehinggalah pada tahun 1962, kurikulum lama Sekolah Rendah KLSR ditubuhkan. Namun begitu, kurikulum tidak dinyatakan secara terperinci dan menumpukan kepada penyampaian ilmu agama bagi perkara asas. Kemudian pada tahun 1982, kurikulum baru Sekolah Rendah ditubuhkan.
Kurikulum ini dinyatakan secara terperinci di dalam KBSR dan menekankan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pada tahun 1993, kurikulum baru sekolah rendah KBSR telah bertukar nama kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dengan menambah satu bidang iaitu Akhlak Islam dan dijalankan selama 240 minit seminggu. Kemudian pada tahun 2011, kurikulum standard sekolah rendah telah ditubuhkan dengan menekankan kemahiran membaca Al-Quran, hadis, pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak, sirah dan kemahiran jawi serta mempunyai modul panduan. Selepas kemerdekaan, pengurusan mata pelajaran turut berubah di mana perbelanjaan akan ditanggung oleh Kementerian Pelajaran dan dipantau oleh LEPAI, serta sukatan mata pelajaran perlu dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Bagaimana pula dengan nasib guru pendidikan Islam? Oleh itu, Ordinans Pelajaran 1957 meletakkan guru di bawah perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan dan pada tahun 1961, guru agama akan dinaik taraf melalui kursus perguruan. Institusi pendidikan Islam selepas kemerdekaan boleh dikategorikan kepada 3 peringkat iaitu peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat tinggi. Pada peringkat rendah, wujud sekolah agama rakyat iaitu SAR dan pada peringkat menengah, terdapat 3 jenis sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Agama Negeri SAN dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK dan peringkat paling tertinggi terdapat Kolej Islam Malaya. Ya, semua aspek dan elemen berkaitan pendidikan Islam di Malaysia telah berubah sejak zaman penjajahan sehingga kini. Terdapat bahagikan kepada 3 aspek iaitu prasarana dan fasiliti, kurikulum dan pentadbiran dan pengurusan. Bagi aspek prasarana, dapat perubahan struktur bangunan semasa penjajahan iaitu struktur bangunan sekolah masih menggunakan kayu dan ruang pembelajaran yang terhad. Tetapi pada masa kini, bangunan sekolah tidak terhad kepada ruang kelas semata-mata, tetapi terdapat juga ruang perpustakaan, padang, makmal komputer dan penggunaan teknologi yang canggih seperti LCD dan projektor serta jaringan internet yang memudahkan. Bagi aspek yang kedua iaitu kurikulum, pada zaman penjajahan terdapat unsur-unsur pendidikan sekular di mana pengajian agama Islam diketepikan dari jadual rasmi sekolah. Kemudian selepas kemerdekaan, resolusi pendidikan mula dibentuk melalui penubuhan sistem pendidikan kebangsaan. Hasil daripada sistem tersebut, mata pelajaran agama dimasukkan ke dalam mata pelajaran sijil rendah pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Bagi aspek yang terakhir iaitu pentadbiran dan pengurusan, semasa zaman penjajahan hanya wujud madrasah, sekolah agama rakyat dan pondok sebagai institusi pengajian Islam. Tetapi selepas kemerdekaan telah bertambah lagi 3 institusi iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang dikelolai oleh Kementerian Pendidikan, Sekolah Agama Negeri yang di bawah Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri dan pada tahun 2005 kerajaan meluluskan pemindahan Sekolah Agama Rakyat atau Sekolah Menengah Agama Rakyat atau Sekolah Agama Negeri kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Malahan bilangan institusi pengajian tinggi Islam juga telah bertambah seperti adanya Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Sains Islam Malaysia dan Kolej Islam yang lain. Malahan institusi pengajian tinggi yang lain juga mempunyai jabatan dan fakulti yang dikhususkan untuk pengajian Islam. Ya, penjajahan turut memberi impak yang positif kepada perkembangan pendidikan Islam. Penjajahan telah menyemarakkan semangat orang Islam di Tanah Melayu untuk mempertahankan kembali pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan semasa pembukaan madrasah oleh kaum muda dan sekolah agama rakyat. Malahan selepas penjajahan, berbagai usaha telah dibuat bagi mengembalikan mata pelajaran agama Islam pada waktu sekolah dan mewajibkan kursus tersebut. Bahkan pada masa kini, bilangan sekolah agama telah bercambah dari semasa ke semasa. Penubuhan pondok moden juga pada masa kini diinspirasikan melalui sistem pondok pada zaman dahulu. Jelaslah bahawa
penjajahan turut memberi impak yang positif kepada perkembangan pendidikan Islam.